Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini Cikgu Linot akan ajar cara bagaimana kita nak ukur bearing. Okey, bagaimana cara kita nak ukur bearing ni kita dah belajar pun di tingkatan menengah rendah dulu, di tingkatan 2 kan. Lepas tu di tingkatan 4 pun belajar lagi macam mana cara nak ukur bearing. Okey, cikgu pun galakkan semua pelajar-pelajar cikgu untuk sharekan video ni kerana ini sangat bermanfaat ya. Terutamanya untuk pelajar-pelajar geografi kerana di dalam geografi mengukur bearing ni merupakan salah satu ilmu yang sangat penting terutamanya di unit kemahiran geografi. Okey, ini peralatan yang perlu ada untuk kita ukur bearing. Cikgu selalu ingatkan pelajar cikgu dalam kelas, setiap kali nak mengukur bearing, pastikan peralatan itu lengkap. Okey, yang ini jangka sudut ataupun protektor. Ini sangat-sangat penting. Kalau tiada jangka sudut ni, susahlah untuk anda ukur bearing. Jangan main-main teka-teka je, tak sesuai lah. Sayang, nanti kita dah ada kemahiran, dah tahu ilmunya, tapi peralatan tak ada. Biasanya yang macam ni cikgu jumpa kat DIY pun baru 80 sen je. Kadang-kadang satu set tu pun RM1. Boleh cek lah. Okey, lepas tu perlu ada pemadam, pensel. Ada juga pelajar yang memang suka guna pen. Setiap benda guna pen, ukur bearing pun guna pen. Sebaiknya gunalah pensel. Okey, senang untuk kita padam. Okey, sekarang ni cikgu bagi contoh ya. Yang ini contoh yang paling mudah saja. Bukan berdasarkan soalan yang berada di dalam buku teks kamu ataupun buku kerja. Ini cikgu nak ajar asas saja. Nanti kita akan tengok soalan yang sebenar ya. Okey, bagaimana caranya? Yang pertama, kamu harus baca soalan. Contoh. Okey, ingat ini step pertama, baca soalan. Contoh soalan yang pertama. Ini gambar rajah dia lah. Okey. Contoh gambar rajah. Okey. Berapakah bearing sukuan titik A dari titik C? Tengok balik soalan dia. Berapakah bearing sukuan titik A dari titik C? Apa yang awak perlu buat dulu? Gariskan dari titik C. Tengok mana. Ni gariskan dulu supaya awak tak keliru. Gariskan ke, nak buat petak ke, nak buat bulat ke, nak pakai highlighter pun tak apa. Okey, kita tengok titik C sebab dia kata dari titik C. Mana titik C kat sini? Kita nampak titik C di sini. Bila soalan itu kata dari titik C, cikgu sarankan bahawa awak ambil pembaris, tengok yang dari ni kita tukarkan kepada T. Maksudnya dari titik C ni awak buatlah titik C. Buatlah barisan cross ataupun T ya di titik C. Ingat, mula-mula baca soalan dulu. Kemudian gariskan, ini kedua ni. Gariskan atau highlightkan atau kotakkan yang dari titik C. Perkataan ataupun ayat selepas dari ni. Dari titik C. Awak dah cari titik C tadi kan? Dari ni tadi mewakili cross ataupun kita panggil tanda tambah ni. Pangkah ke terpulang kat kamu lah. Okey, kita dah buat tanda tambah ni di titik C. Ini mewakili dari. Selepas tu tengok balik soalan. Okey, ini langkah yang ketiga buat cross tadi. Kita tengok soalan balik. Dia kata berapakah bearing sukuan titik A dari titik C. Jadi dia nak tengok titik A ni tadi dari titik C. Mana titik A daripada titik C? Kita rujuk. Ini merupakan titik rujukan kita. Jadi dia nak titik A. Kemudian langkah seterusnya gariskan. Gariskan titik A ni daripada titik C tadi. Yang T yang awak dah buat tadi, cross yang awak dah buat tadi, awak gariskan ke titik A tu. Ini langkah yang keempat. Ingat, baca soalan. Langkah pertama, gariskan dari titik C. Yang kedua, kemudian buat peta ataupun kita buat tambah ni ataupun tanda cross ni di titik yang dia minta. Iaitu titik rujukan, iaitu titik C. Dari titik C. Dari ni tadi diwakili oleh tanda cross. Langkah yang ketiga. Kemudian langkah yang keempat tadi, kita tengok soalan semula. Dia nak titik mana pula yang kita perlu sukat bearing.
titik A. Kita dah jumpakan titik A, kemudian gariskan titik A tadi ke cross yang kita buat di titik rujukan iaitu titik C. Dapat tak? Kemudian keluarkan protektor anda. Cara nak guna protektor ni, kalau di dalam bidang geografi lah, tak tahulah bidang lain, kalau bidang saya ni bidang geografi lah. Okey, kalau di dalam geografi terutamanya mencari bearing, untuk mencari bearing ni tidak boleh menggunakan ianya di atas dan di bawah begini. Ini salah. Atas begini, bawah begini, salah. Cara nak cukat bearing, dia kena daripada sebelah kanan, begini sahaja. Mulakan di sebelah kanan, yang atas ni di sebelah kanan begini. Kemudian dipusingkan ke sebelah kiri. Hanya kanan dan kiri sahaja untuk geografi, iaitu terutamanya untuk mencari bearing. Okey? Boleh ingat? Tak boleh guna atas atau bawah begini. Ini salah. Okey, untuk cari bearing hanyalah daripada sebelah kanan ke sebelah kiri. Kena ikut arah jam. Ini jam kamu kan, dia pusing begini. Daripada pukul 1, pukul 12 ni pergi ke pukul 12 pula semula. Dia kena ikut arah jam. Iaitu daripada sebelah kanan ke sebelah kiri. Sebelah kanan ke sebelah kiri. Ingat tu, kalau guna atas bawah memang salah. Okey, berbalik ke soalan tadi. Kita nak cari berapa bearing sukuan titik A. Jadi, setelah awak buat cross tadi di titik rujukan titik C, tekapkan bearing kamu ataupun tekapkan kamu punya jangka sudut di titik C ni. Kalau awak lihat, terutamanya di setiap jangka sudut akan ada garisan begini, rujukan begini. Kalau tiada yang begini pun dia memang akan ada garisan tengahnya lah. Okey, jadi kita letakkan dia betul-betul di tengah-tengah T yang awak buat tadi. Yang cikgu buat ni, bukan yang awak buat kan, cikgu buat. Okey, kita betul-betul letakkan dianya T di sana. Kita timpakkan lah dekat garisan tersebut. Kemudian kena baca daripada atas dan ke bawah. Cuba lihat kat sini. Bermula kosong. Jangan ambil yang dalam pula. Kita ambil yang kosong dulu. Mulakan dengan yang kosong. Jadi kita kena lihat garisan tadi menghala ke nombor berapa. Kalau kita lihat di sini, garisan ni dia menghala ke nombor 70. Jadi bearing sukuan, jawapan dia tadi, bearing sukuan titik A dari titik C, titik A ni tadi, dari titik C ialah 70 darjah. Unit ni kena guna 70, yang ini kena guna darjah. Kalau tak letak darjah, maka jawapan salah. Okey. Lepas tu, kalau bearing sukuan pula, soalan ni dia tanya bearing sukuan kan. Kalau bearing sukuan ni kita kena tengok sama ada ia ni sebelah timur ke, sebelah utara ke, timur ke barat. Sebab dia sebelah kanan ni. Sebelah kanan ni kan. Ini pula sebelah kiri. Cuba tengok. Yang A ni tadi di sebelah kanan C ke sebelah kiri C. Jadi kita tahu dia di sebelah kanan, maka ianya T, iaitu 70 darjah T. Ingat, kalau soalan minta bearing sukuan, maknanya di belakang soalan jawapan nanti kena letak sama ada ianya timur ataupun barat. Kalau soalan minta bearing sudutan, baru tidak perlu meletakkan T atau B. Okey, untuk soalan kedua pula. Cuba tengok balik. Bearing sudutan titik C dari titik B. Macam biasa, kita tengok balik langkah pertama, iaitu baca soalan. Berapakah bearing sudutan titik C dari titik B? Langkah kedua, kita kena garis titik dari titik B, iaitu perkataan ataupun ayat selepas dari titik B ni. Mana titik B? Kita dah jumpa sini kan? Okey, ini titik B dalam ni. Dari ni kita kena wakilkan dengan tanda cross ataupun tanda tambah.
Buatlah lurus-lurus cantik. Okey. Ini mewakili dari tadi. Sekarang tengok balik soalan. Bearing sudutan titik C. Sekarang dia minta titik C. Maknanya kita kena gariskan titik C. Ini titik C tadi. Dari titik B. Gariskan C ke B. Okey, begini. Kita dah buat langkah 4. Settle. Kemudian kena cari berapakah bearing sudutan titik C ni tadi daripada titik B. Macam mana cara nak guna protektor ataupun jangka sudut ni tadi? Macam yang cikgu dah terangkan, mestilah daripada sebelah kanan ke sebelah kiri. Ada juga pelajar-pelajar yang memang ada jangka sudut yang bulat terus tu kan. Tapi cikgu tak berapa galakkan lah, sebabnya nanti ada yang kurang mahir asas menggunakan protektor sukuan macam ni, yang suku macam ni. Kalau ada macam ni, bagus lagi lah. Tak ada masalah pengguna yang bulat semua tu. Tapi itulah, kita kena belajar daripada asas supaya nanti kalau tak ada yang bulat tu, anda pandai dia gunakan yang ni kan. Okey, jadi kita letakkan kita punya jangka sudut. Kena mula juga daripada sebelah kanan. Walaupun awak dah terror ke apa, sebaiknya mulakan ikut step dia lah. Okey, tekapkan kita punya jangka sudut di garisan T yang telah kita buat tadi. Pastikan lurus. Okey, maknanya yang di sini dah full. Maknanya full, penuh 180 darjah. Kalau dia penuh 180 darjah, maksudnya kita kena pusing pula ke sebelah kiri. Ingat ya, tak ada atas bawah, dia hanya ada kanan ke kiri. Daripada garisan kosong di bawah ni tadi, iaitu garisan 180, kita tengok garisan luar dia pula. Tengok garisan ni tadi dapat berapa nombor di sana? 101. Okey, jadi dapat 101 darjah. Ini belum lengkap lagi. Apa yang kita kena buat sekarang? Tadi kita dah dapat 180 kan? Yang ini, iaitu kita nak cari bearing sudutan titik C daripada titik B. Jadi kita kena cari jumlah ni. Yang sebelah sini dah full ni tadi 180. Jumlah yang berada di sini tadi, berbaki ni tadi, yang sebelah kiri ni tadi adalah 101 darjah. Kita cuma perlu tambahkan dan kemudian kita akan dapat jawapannya, iaitu bearing sudutan titik C ialah 281 darjah. Faham? Begitu saja. Iaitu kalau soalan tu tadi tanya bearing sudutan, okey, dia tak perlu ada T atau B ataupun timur atau barat, kerana dia mencari bearing sudutan. Okey, cara-cara yang cikgu dah ajar tadi, yang pertama kena baca soalan. Yang kedua, setelah kita membaca soalan, gariskan perkataan dari titik B. Kita tengok dari titik B dah cari kan? Gariskan, cari titik B. Selepas tu, dari ini adalah mewakili ataupun diwakili dengan simbol T atau cross lah. Kamu buat saja T di bahagian titik B tadi. Langkah ketiga awak. Kemudian langkah keempat, kita cari dia nak cari bearing mana, iaitu bearing titik C. Baru kita gariskan titik C ke tanda cross titik B, iaitu titik rujukan kita. Kemudian barulah kita menyukatnya dengan menggunakan jangka sudut. Pastikan penggunaan jangka sudut anda tepat, iaitu daripada kanan ke kiri. Kena ikut arah jam, bukannya lawan jam. Bukannya juga atas atau bawah. Itu salah. Okey, sebaiknya guna kanan ke kiri. Sekarang ni faham kan?